Kemajuan projek pembinaan sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC Chunghua Batu 11 Matang kini mencapai kira-kira 70% siap. Timbalan Premier yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Amar Dr. Sim Koo Hian berkata, projek yang berjalan dengan lancar itu dijangka siap sepenuhnya pada Mac tahun depan. Everyone put in effort, everyone contribute, the contractor also contribute, the landscape architect also contribute, everyone contribute as a community project because we believe that education is the foundation for a nation building. Beliau ditemui pemberita selepas menyerahkan cek sumbangan Kerajaan Sarawak 2024 semasa membuat lawatan tapak ke sekolah tersebut di Matang, Kuching. Dedahnya, di bawah kepimpinan Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan 12 juta ringgit setiap tahun bagi membantu menaik taraf sekolah vernacular Cina sejak tahun 2020. Dalam pada itu, Adun Tupong Datuk Fazruddin Abdul Rahman berkata, dana tambahan yang disalurkan diharap dapat membantu mempercepatkan penyiapan sekolah tersebut. Cek berjumlah 1.5 million untuk kita beri kepada lembaga untuk mereka teruskan pembangunan dan kita ingin pastikan sekolah ini siap secepat mungkin agar pelajar-pelajar dapat merasai sekolah baru ini. Projek naik taraf Jalan Padawan Fasa 1 bermula dari Tapah ke Teng Bukap berjalan lancar. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Getarat, Datuk Sri Roland Sagawiin berkata, perkembangan positif itu selepas kontraktor penyelamat mengambil alih pelaksanaan projek berkenaan. Kerana rakyat makin sophisticated, semua barang mau komplain lah. Tapi kita biarkan kontraktor habiskannya untuk membuat yang terbaik. Tapi saya percaya daripada laporan daripada from JKR, it is going on smoothly. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Uga Embas sebelum ini memaklumkan kontraktor penyelamat mengambil alih projek tersebut untuk meneruskan baki kerja-kerja pembinaan. Datuk Sri Roland Saga ditemui pemberita pada program Petronas Memacu Kehidupan Kawai 2025 di Kampung Tarat Melawi, Serian. Program dihadiri Pengurus Besar Petronas Sarawak, Norazibah Muhammad Rabu dengan penyerahan sumbangan kepada 150 penerima dari kawasan Serian. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Sri Dr. Stephen Renu Uttom meminta Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK agar sentiasa meningkatkan kemahiran kendiri bagi menghadapi perubahan pentadbiran masa kini. Beliau turut menyarankan mereka melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan seperti adat dan hal-hal perundangan tempatan. Beliau berkata pengetahuan dan kemahiran amat penting dalam menyelesaikan pelbagai isu khasnya yang melibatkan kes di Mahkamah Bumi Putra. Dengan pengetahuan yang dimiliki, KMKK berupaya membuat keputusan yang bijak dan betul untuk kepentingan masyarakat. Beliau turut menekankan KMKK perlu bersikap terbuka, telus dan berintegriti dalam pentadbiran. Pada masa sama, menggesa mereka terus memainkan peranan aktif menyampaikan dasar dan agenda pembangunan kerajaan kepada rakyat di peringkat akar umbi. Beliau berucap pada majlis penyampaian sijil KMKK bahagian Miri di Pejabat Residen Miri. Geran projek kecil luar bandar MRP harus digunakan dengan telus dan teratur. Selain itu, penerima juga perlu menyimpan rekod dan dokumen lengkap seperti nota permohonan dan kertas kerja agar tidak timbul masalah semasa proses audit atau semakan oleh pihak berkaitan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Bekenu, Datuk Rozi Yunus berkata, kegagalan berbuat demikian bukan sahaja boleh menimbulkan kesulitan kepada semua pihak terlibat yang perlu memberi penjelasan kepada Jabatan Audit Negara dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Pada masa sama, beliau juga menggesa agar program yang dirancang menggunakan dana MRP dimaklumkan dengan jelas kepada komuniti serta dipaparkan menerusi papan kenyataan kampung bagi mengelakkan sebarang salah faham. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan projek kecil luar bandar MRP kawasan Dun Bekenu di Bekenu pada Jumaat. Pada majlis tersebut, 18 penerima mendapat peruntukan MRP bernilai RM83,000.
Persatuan Badminton Sarawak SBA bangkit semula dengan jawatan kuasa dan semangat baru untuk terus memperkasa sukan badminton di negeri ini setelah status pendaftaran persatuan tersebut selesai 30 Jun lepas. SBA sebelum ini berdaftar sebagai pertubuhan di bawah Akta Pertubuhan 1966 ROS dan didaftar semula di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997 Akta 576 pada 31 Januari 2012 untuk menjadi sebuah badan sukan. Namun pendaftarannya digantung pada 3 Januari berikutan gagal meminda perlembagaan yang dikendakkan di bawah Seksyen 20-1A-A Akta 576. Justru satu jawatan kuasa ad hoc ditubuhkan pada 9 April lepas bagi menguruskan sementara hal ehwal SBA yang dipengerusikan Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan. Harapan saya agar Persatuan Badminton Negeri Sarawak dengan kepimpinan yang baru dapat mengorak langkah ke hadapan di dalam memajukan sukan badminton di negeri Sarawak, khususnya dalam menjadikan negeri ini kuasa sukan badminton negara. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan surat pelepasan pegantungan pendaftaran SBA yang berlangsung di Dewan SBA Kuching semalam. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar daripada Persatuan Badminton Bumi Putra Sarawak telah dilantik sebagai Presiden SBA yang baru dan Ting Wei Ping daripada Persatuan Badminton Bahagian Sibu dilantik sebagai Timbalan Presiden SBA. Seramai 10 peserta dari Bintulu kini mengikuti latihan intensif dalam teknik hidroponik dan pengurusan keusahawanan. Inisiatif 3 tahun itu bertujuan untuk memperkasa komuniti B40 melalui pertanian mampan selain meningkatkan keterjaminan makanan. Program itu anjuran bersama Lembaga Kemajuan Bintulu, BDA, UPM Kampus Bintulu dan Exploration and Production Public Company Limited, PTTEP Malaysia serta Lions Club International. Wakil PTTEP Malaysia, Pasakon Suan Ruji berkata, projek tanggungjawab sosial korporat CSR itu juga merupakan antara inisiatif pertanian hidroponik moden yang pertama seumpamanya di Bintulu. We have to grow. We have to value the commodities and the environment wherever we work with. So that's why the community development program being initiated. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Perasmian Pertanian Hidroponik Bintulu pada Jumaat. Malam ini akan menjadi penentu 2 wakil zon Sarawak yang akan berentap di peringkat kemuncak bintang kecil September depan. Raptai penuh yang berlangsung di Auditorium P. Ramlee malam tadi menyaksikan persiapan berjalan dengan lancar. Semua 6 peserta cilik sudah bersedia mempamerkan kelebihan masing-masing bagi merebut 2 tempat ke peringkat kebangsaan. Mereka ialah Muhammad Abi Anisha Muhammad Musyadi, Kelvin Epoy, Alisha Sharif Van der Hos, Ryan Zachary Sharif Van der Hos, Nur Atirah Syahirah Saibuddin dan Dayang Nur Humairah Awang Amir Mahmud. Konsert Bintang Kecil Zon Sarawak 2025 diterbitkan oleh Nadia Fadila Ali. Orang ramai dijemput menyaksikan konsert di Auditorium P. Ramlee pada pukul 9 malam ini. Perkembangan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Malaysia Madani rakyat disantuni. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.